الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Sambung ta'ala kita. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, muka surat 26, dua baris dari bawah, yaitu seperti orang yang musafir, maka lalu ia atau lalu situ dah tulis lali. Nah, yang betulnya lalu. Maka lalu ia atas beberapa negeri dan dusun, dan berhenti ia dengan beberapa perhentian. Kemudian
maka berjalan pula daripadanya kepada tempat yang dikehendakinya. Apa ni tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas curahan dan limpahan rahmatnya, hidayah taufiqnya kepada kita kesemua dapat hadir di dalam majlis ilmu, majlis zikir pada malam ini. Setelah kita cuti sebulan lebih kan, bulan puasa ni barulah kita sambung balik. Baik. Jadi sambung balik tu nak kena ingat balik pokok pangkai dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita sedang mengkaji satu kajian, itu ilmu tasawuf mengenai tasawuf dan suluk. Tasawuf dan suluk, yakni perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menempuh jalan. Kalau kita bila kita nak tempuh jalan, itu namanya suluk, tempuh jalan. Ini diambil daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maksudnya barang siapa yang menempuh jalan, di mana di jalan itu dia mencari, menuntut ilmu. Jangan tuan-tuan, puan-puan dari rumah datang ke masjid hutang kampung. Pasal datang sini nak tuntut ilmu, nak belajar ilmu, sebenarnya maka Nabi kita sebut sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nescaya Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan maka syurga itu tuan-tuan perempuan disebut sebagai al-amr, disebut sebagai balasan yang bertangguh. Syurga yang bertangguh sebagai sebut al-jannatul mu'ajjalah, al-jannatul ajilah, syurga yang bertangguh, mu'ajjalah. Maka kita ni ada dua syurga. Satu lagi syurga yang disegerakan di dalam dunia ini, iaitulah syurga ma'rifah. Berarti kalau kita nak ma'rifah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena tempuhi jalannya. InsyaAllah mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat balik, orang yang nak tempuh jalan, dia kena ada jalan. Satu, bila ada jalan, dia kena berjalan. Kalau ada jalan tapi tak berjalan, maka dia tak sampai. Duk tentu demikian juga. Bila dia nak berjalan, maka dia kena ada orang yang membawa dia, kerana dia tak tahu jalan tu. Maka itulah diumpamakan seperti orang musafir. Maka orang musafir ini, tengok dia betul, dia kata seperti orang yang musafir. Kita tengok dia, orang yang sedang berjalan. Musafir ni isim fa'il. Maka isim fa'il dia maknanya haqiqatum fil hal. Maka haqiqatum fil hal ni kita kena terjemah
sedang berjalan. Itu panggil musafir. Maka orang musafir ni dia pergi ke mana? Dia pergi ke atas beberapa negeri. Dia boleh pergi ke negeri itu kalau dia tak tahu negeri itu. Tak boleh. Nak tahu. Begitu juga kepada beberapa dusun. Dusun sini mana kampung. Dusun mana kampung. Dan juga berhenti ia pada beberapa perhentian. Mestilah. Macam kita daripada Alustar nak pergi Kuala Lumpur. Ada berapa RNR berhenti. Musafir tu. Kemudian berjalan pula daripada perhentian tu kepada tempat yang dikenakinya. Demikianlah tuan-tuan perempuan. Seorang salik, seorang yang sedang menempuh jalan, maka tak dapat tidak, dia kena ada jalan. Lepas tu pula dia kena berjalan. Maka bila berjalan di situ, orang yang berjalan ni berhajat kepada 5 perkara. Tuan-tuan jangan lupa dulu. Orang yang berjalan pertama sekali untuk nak memutuskan perjalanannya, tak dapat tidak bagi dia dalam perjalanan itu dia kena ada penunjuk jalan. Maka penunjuk jalan bagi orang yang berjalan ni ialah muallim, guru. Guru yang mengajar dia cara bagaimana nak beribadat kepada Allah. Dan guru yang mendidiknya bagaimana dia nak mendidik jiwanya dan nafsunya bagi jadi nafsu mutmainnah. Dan juga guru yang mentarqiyahkan, yang menaikkan hal dia kepada hal yang lebih tinggi. Jadi seorang salik itu perlu kepada syekhut ta'lim. Seorang murid itu salik itu juga perlu kepada syekhut tarbiyah. Dan seorang salik itu juga perlu kepada syekh tarqiyah. 3 guru tu. Atau paling kurang pun dia kena ada syekhut tarbiyah, guru yang mendidik dia. Dan begitu juga orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat tidak dia perlu kepada bekalan. Yang kita nak pergi ke Mekah, kita kena ada bekalan, duit atau kredit atau seumpamanya untuk kita nak buat perbelanjaan. Maka bekalan murid dalam perjalanannya apa? Iaitu taqwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang berjalan ni berhajat kepada apa? Kawan-kawan. Tak ada jalan seorang. Dia kena ada kawan-kawan 2-3 orang. Dan orang yang nak bersafir juga dia perlu kepada kenderaan, iaitu kereta atau motor atau sebagainya, supaya cepat perjalanannya itu menuju kepada destinasi. Dan yang kelima, orang yang berjalan itu, musafir itu perlu kepada senjata. Kerana dalam perjalanan itu ada musuh, maka kita nak lawan dengan musuh mesti kena ada senjata. Itu yang kita pelajari dah, yang lepas dah tu. Ingat. Maka macam tu dia kata seperti orang yang musafir. Maka lalu ia musafir tu atas beberapa negeri. Ya. Tengok kita nak pergi Kuala Lumpur. Lalu negeri apa? Negeri Pulau Pinang, negeri Perak, negeri Selangor.
beberapa negeri. Macam tu juga orang nak masuk baik ke Mekah. Lalu beberapa negara nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Begitulah beberapa negeri. Maka demikianlah juga kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena lalu beberapa orang panggil marhalah, tahap-tahap nafsu. Tengok. Dan dusun. Tu baca dusun. Dusun sini mana kampung. Orang yang berjalan ni seperti orang yang musafir kepada beberapa kampung. Kampung halaman. Lepas tu dan berhenti ia orang musafir ni dengan beberapa perhentian. Macam tu. Kita berjalan ni berehat sana. Lepas tu terus balik perjalanan. Kemudian maka berjalan pula daripadanya, yakni daripada perhentian tu. Seperti kita berhenti di RNR Menggurun. Lepas tu jalan pula. Maka sampailah kita kepada tempat yang dikehendakinya. Macam tu. Baru dia buat kita nampak. Maka demikianlah. Tu nampaklah. Apa makna demikianlah? Yakni seperti itulah. Demikianlah tu, yakni seperti itulah dilalu oleh orang yang salik itu. Orang berjalan menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala ni, dia lalu atas beberapa maqam yang masyhur. Maqam mana? Tempat yang masyhur kan? Ia antara segala ahlillah. Ingat tu, kita ni berjalan kena jalan beberapa martabat yang masyhur di antara ahlillah. Ahlillah ni mana? Arif billah. Orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kitab ni tuan-tuan, dia ada dua kalimah yang kita jumpa. Ini nak istilah lah. Kalau kita jumpa dalam kitab tu, dia kata ahlillah. Satu lagi dia juga sebut, dia kata ahlil haqq. Ahlil haqq. Kalau ahlillah, alif ha lam, lepas tu Allah. Ahlillah. Kalau ahlul haqq, alif ha lam, alif lam ha qaf. Ahlil haqq. Jadi kalau kita tengok sekali ke, betul. Ahlillah, Allah tu haq. Ahlul haq, al-haq juga Allah. Kan nama Allah Ta'ala tu salah satu daripada beberapa nama Allah ialah Al-Haqqu. Al-Haqqul Wakil. Allah Ta'ala tu Ahlul Haq pun Ahlillah juga. Adakah begitu? Tak. Kalau dalam kitab ni, kalau disebut Ahlullah, maka itu tertuju kepada Al-Arifun, para arif. Orang-orang yang arif dengan Allah. Yani orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau juga dikatakan Ahlullah ni dengan mana? Awliya Allah. Para wali Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan ahlullah. Itu saja. Kalau ahlul haqq, ahlul haqq zahir maknanya mana? Ahlillah juga, orang-orang Allah.
Tapi maksud ahlul haq ialah ahlus sunnah wal jamaah. Kerana al-haqqu mana benar, benar situ mana sunnah wal jamaah. Ini kaedah dia yang disebutkan oleh Syekh Jurjani dalam kitabnya orang panggil Ta'rifat. At-Ta'rifat bagi Syekh Jurjani. Ahlul haq iaitu ahlus sunnah wal jamaah, manakala ahlullah iaitu al-arif billah dan para wali-wali Allah. Ini kaedahnya. Jadi di sini disebut iaitu atas beberapa maqam yang masyhur. Ia maqam tu masyhur. Masyhur ni makna yang dikenal, diketahui. Yang banyak orang tahu masyhur. Sebab masyhur ni maka surah qailuhu, yang banyak orang dok cakap. Nak banyak orang dok cakap mengenai ahlullah ni siapa? Iaitu para arif billah dan juga wali-wali Allah. Iaitu dah berapa? Dia kata iaitu maqam tu, maqam yang masyhur tu 7 maqam. Ada 7 maqam. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, 7 ni kita ambil ada qaul yang masyhur juga. Ada setengah ulama kata bukan 7, 3 ya. Nak 3 saja. Ada setengah ulama kata tak, bukan 3, 4. Tak ada khilaf. Kan? Lepas tu ada ulama kata 7. Dari 3 pun betul, 4 pun betul, 7 pun betul. Cuma kita kata lagu ni, kalau secara ijmal, maqam ini ada 3 berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Tengok ayat yang pertama, maqam ammarah. Iaitu nafsu ammarah, itu dah ambil daripada ayat Quran. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Ini Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kata, wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku menyucikan diriku. Apa makna dia tak menyucikan diriku? Yakni aku tidak kata aku ni suci. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam berkata begitu tu kan? Dia nak menzahirkan nikmat Tuhan, bukan dia takabur, dan juga dia nak ketawadukan, rendah diri dia. Tu kan. Lalu dia kata, pasal apa aku tidak menyucikan diriku? Yakni aku tidak membersihkan diriku. Yakni aku tidak mengatakan aku ni bersih, aku suci. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu itu sesungguhnya sangat mengajak, sangat menyuruh dengan berbuat perkara yang tidak baik. Betul itu? Kan? Satu. Baik. Kita kira lagi. Kemudian yang kedua pula, dia jelek pada ayat Quran tu hampir mana? Iaitu mana? Ayat Quran apa? Nafsu lawamah. Wa ma ubarri'u nafsi, ada nafsu ammar, lawamah, lagu mana? La uqsimu bin nafsil lawamah.
La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku tidak bersumpah dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah maksudnya nafsu yang banyak mengkritik. Lawwamah dipanggil daripada perkataan laum. Laum ni makna cerca celah. Maka lawwamah atau wazan fa'ala. Amsilah mubalaghah. Artinya dengan mana kasirul laum, yang banyak mencerca, mencela diri. Nah, itu ke mana? Yang ni apabila dia melakukan kesalahan, dia buat maksiat, maka dia cela diri. Apa lagu ni? Bagi kita dah cela diri kita tak? Apa lagu ni bantah sangat. Apalah aku ni ketegak sangat. Apalah aku ni sombong sangat. Tak celah. Puji lagi dah. Mana kita tak sampai tahap tu lagi. Mana nak sampai mutmainnah. Dan yang ketiga, nak bagi nafsu mulhamah. Mulhamah daripada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mulhamah. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan baiknya dan jahatnya. Mulhamah tu. Ketiga. Dan yang keempat, bahawa mutmainnah. Tiga tu itu. Empat tambah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenteram. Empat tu ya. Bukan dah sampai 6, 5, 6, 7. Ini pasal pula kita nak sebut 7. Dia ambil pada ayat tadi. Fa'alhamaha. Bukan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Mardiyah. Radiyah nafsu radiyah. Itu yang kelima. Mardiyah. Yang keenam. Lepas tu yang ketujuh. Kamilah. Atau juga disebut nafsu aqilah. Yang berakal. Tujuh nafsu tu nanti kita bincangkan insyaAllah. Jadi 3, 7. Setengah ulama bilang sampai 20 lebih. Kita khilaf lah. Secara ijmal dan juga secara terperinci. Jadi 7 maqam nafsu ini disebut sebagai manazil. Manazil ni makna tempat perhentian. Kita turun, berhenti di situ. Berhenti di situ, lalu pula berhenti pula satu. Lepas tu lalu ke satu. Macam tu. Berhenti pada nafsu ammarah. Kita usaha latih tarbiyah, maka kita berhenti pula di nafsu lawamah. Daripada nafsu lawamah naik lagi sampai nafsu orang panggil mulhamah. Daripada mulhamah baru kita masuk ke nafsu mutmainnah. Begitu seterusnya sampailah nafsu yang ketujuh baru sampai. Tengok tu. Ini bab pemeningan. Jadi ini pelajaran yang kita ngaji namanya suluk. Dah kita belajar dah tasawuf, lepas tu kita belajar macam mana nak tempuh jalan. Itu namanya suluk. Baik. Maka dia sebut pertamanya, pertama daripada 7 maqam tu dia panggil maqam zulmah yang aghyar. Baik, tersebut dulu maqam zulmah yang aghyar. Apa maqam zulmah?
yang aghyar. Terjemah dulu. Zulmah maknanya gelap. Aghyar tu jamak bagi ghair. Ghin ya ra. Mufrad dia. Lepas tu jamaknya aghyar. Alif ghain ya alif ra. Aghyar. Kalimah jamak taksir dipanggil. Maka kita nak terjemah lagu mana? Terjemah lagu ni. Iaitu dia panggil zulmah yang ayat, yakni kegelapan, kegelapan yang lain, segala yang lain daripada Allah. Kena terjemah lo, faham makna lo. Zulmah yang ayat maksudnya kegelapan segala yang lain daripada Allah. Macam mana kita nak faham istilah ni? Faham istilah ni. Jadi nak faham istilah ni tentang tempat ni payah. Nak tempat payah kita kena cermat sikit. Tempat ni payah. Jadi faham dulu. Segala yang lain daripada Allah, bukan Allah. Segala yang lain daripada Allah, maka semuanya dikatakan aghyar. Itu segala yang lain daripada Allah dikatakan aghyar. Allah bukan aghyar. Allah bukan ghair. Faham tak? Itu. Yang lain pada Allah dan aghyar. Maka segala yang lain pada Allah itu zulmah. Gelap. Kegelapan. Bukan nur, bukan cahaya. Baik. Maka di sini kita dapat faedah. Kalau cahaya dengan gelap, kita nak pilih yang mana? Cahaya. Baik, kalau begitu, nak bagi hati kita bercahaya, maka kita kena pilih yang mana? Ada tahu? Sebab tu dalam kitab Hikam Al-Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu menyebut, kaifa yushriqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Coba kita fikir, kaifa yushriqu qalbun, bagaimana hati seseorang itu akan bersinar, bercahaya. Kaifa yushriqu qalbun, bagaimana hati seorang itu akan bersinar, bercahaya. Kan? Suwarul akwani, sedangkan gambaran-gambaran makhluk itu muntabi'ah, tercap fi mir'atihi, di cerminannya. Pada faham tak? Kita buat contoh ni. Jadi kalau kita nak tengok muka kita, ada apa-apa kekotoran, ada apa-apa jerawat panau ke, kita tentu nak pergi tengok di cermin, kan? Kemudian kita pergi berhadap cermin, tengok-tengok cermin tu penuh dengan karat-karat, penuh dengan kekotoran, penuh dengan asap, penuh dengan bermacam-macam. Nampak tak tuan-tuan muka kita macam itu? Nampak tak? Tak nampak. Kan? Tak nampak. Maka nak bagi nampak, kena cuci dia cermin tu bagi kilat, elok.
bersinar ialah baru kita suluh muka kita, oh nampak sebiji muka kita. Kan? Faham tak? Jadi mana pasal peti kita tak nampak kerana di dalam cermin tu ada benda yang lain. Maka benda yang lain tu panggil aghyar. Jadilah hati kita ni umpama gitu. Kalau dalam hati kita ni ada aghyar, kan, ada benda-benda yang lain daripada Allah. Tak ada Allah. Hati kita ni ada dunia, hati kita ni ada harta, hati kita ni ada pangkat, hati kita ada itu, ada ini. Tapi Tuhan tak ada. Kan? Maka hati kita tu zulmah, gelap. Tidak bersinar, tidak bercahaya. Itu yang Syekh sebut. Kaifa yushriqu qalbun? Bagaimana hati ini akan bersinar, bercahaya? Suwarul akwani muntabi'ah fi mir'ati. Sedangkan gambaran-gambaran makhluk itu tercap di dalam cerminan hati. Kita tak boleh tengok. Sebab tu kita ni terhijab. Tak dapat lihat rahsia-rahsia. Tidak dapat mengenal rahsia-rahsia ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hati kita tidak bercahaya. Nak bercahaya kerana hati kita penuh. Lagu macam mana nak bagi sini bercahaya? Kita kena kosongkan hati. Buangkan daripada hati kita ni akan aghyar. Buang aghyar bagi ada Allahnya. Maka Allah itu nur, cahaya. Kan cahaya boleh nampak. Faham tak? Tu hati ni hanya ingat Allah je. Syuhud musyahadah Allah sahaja. InsyaAllah hati kita bersinar. Cahaya. Itu yang Syekh sebut. Farriq qalbaka minal aghyari yamla'hu bil ma'arifi wal asrari. Kosongkan hatimu daripada aghyar. Buang benda yang lain tu, buang, cuci habis. Tak usah dia ingat. Kan? Itu bagi ada dalam genggaman kita saja, tapi bukan dalam hati. Bagi dalam genggaman tangannya, tapi bukan dalam hati. Lah hati kita ni bagi ada Allah. Yamla'hu bil ma'arifi wal asr. Pasti Allah Ta'ala akan penuhkan hatimu dengan ma'rifah dan cahaya-cahaya bagi rahsia-rahsia. Cuba buat lagu tu. InsyaAllah hati kita tenang, tenteram. Bila hati kita penuh dengan ma'rifatullah, asrarullah, rahsia-rahsia Allah. Tu, kan? Ya, jadi tuan-tuan tengok balik. Bila faham kaedah tadi, pertama maqam zulmah yang aghyar, iaitu maqam kegelapan segala sesuatu yang lain daripada Allah. Bila hati kita penuh dengan aghyar, maka hati kita gelap. Gelap, hitam habis. Bagi hati hitam. Nah, bila hitam tak nampak apa. Tak nampak apa. Tak kenal pun, tak ada kenal apa. Walau duduk sebelah kita kan. Siapa dia ni? Tak nampak tak kenal kot. Tak kenal, tak nampak muka. Tak kenal. Duduk sebelah ya. Duduk sembang sebelah tapi tak kenal. Kerana zulmah, kegelapan. Kan? Tapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, perkataan zulmah ni kena faham juga. Ada mana gelap ni bukan mana gelap hitam pekat. Tapi gelap dengan mana tak ada. Tak ada. Zulmah yang agak
tak ada, tak nampak langsung. Seperti kata Syekh Ibnu Athaillah juga, al-kaunu zulmatun wa innama anaruha zuhurul mukawwin. Kaun ini, segala makhluk ni zulmah, gelap. Segala yang lain daripada Allah Ta'ala semuanya gelap. Gelap dengan mana? Adamun mahdun. Tidak ada semata-mata. Tak ada. Tapi wa innama anarahu wujudul mukawwin. Akan tetapi yang menerangi alam ini iaitu adanya pencipta. Adanya Allah. Maka ada Allah Ta'ala tu namanya nur, cahaya. Dengan ada cahaya baru kita nampak jalan. Faham tak? Faham yang tu dulu. Jadi kembali balik kepada istilah tadi, zulmah yang aghyar, maksudnya kegelapan yang lain, segala yang lain daripada Allah. Tu semua tu nak kena buang lah. Tak kena gigih lah. Tengok. Dan iaitu mana? Zulmah yang aghyar tu. Apa dia? Dinamakan nafsu padanya. Pada maqam zulmah aghyar ni. Zulmah yang aghyar ni nama nafsu. Dia panggil apa? Dengan nafsu al-ammaratu bis-su'. Nafsu ammarah bis-su'. Nafsu ammarah bis-su'. Baik, kita tengok terjemah ammarah dulu. Ammarah ni kalimah dia kalimah amsilah mubalaghah. Ada wazan fa'alah ammarah. Tasydid ammarah. Iaitu dengan mana? Kasirul amri, yang banyak menyuruh. Itu mana? Ammarah. Daripada amrun. Amrun ni mana? Perintah. Perintah. Jadi ammarah yang banyak memerintah. Yang yang banyak mengajak, yang banyak menyuruh. Suruh apa? Bisu, dengan berbuat perkara yang tidak baik. Itu mana ammarah. Nafsu ammarah. Jadi kita nafsu yang senantiasa mengajak, menyuruh, mendorong, mendesak kita berbuat perkara tak baik. Su' tu mana perkara yang tak baik. Jadi kalau kita terjemah su' ni mana jahat. Kalau kita jahat tu nampak jahat sangat. Sebab nafsu ammarah ni bukan dia suruh buat jahat sangat. Bukan dia suruh buat jahat semata-mata. Dia suruh juga kita buat baik. Tapi dia menarik berbuat baik itu kepada kejahatan. Nama tu. Jadi kita terjemah ammarah yang tidak baik. Nafsu yang sangat menyuruh atau yang banyak menyuruh, yang banyak mengajak berbuat perkara tidak baik. Dia suruh kita buat baik juga. Tapi dengan buat baik tadi, ajak kita kepada buruk. Itu. Itu nafsu ammaratum bisu'. Baik. Bawa kepada kebinasaan. Itu yang pertama. Maka nafsu ni kalau kita nak buat perumpamaan seperti seorang yang duduk dalam bilik. Kita bagi mudah ya. Seperti seorang yang duduk dalam satu bilik. Dalam bilik tu lampu tak ada. Lubang sikit pun tak ada. Yang cahaya matahari boleh masuk. Kelam semata-mata.
Dia faham tak? Kalau orang kurung kita dalam bilik tu tak ada cahaya sikit pun yang masuk ke dalamnya. Kau lubang kunci ke, lubang tingkap ke, lubang apa sikit, tak ada cahaya masuk. Tak ada cahaya langsung, gelap semata-mata. Nafsu amarah ni. Itu yang disebut sebagai maqam zulmah yang aghyar. Kegelapan segala yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada pun. Jadi nak tengok di luar, tak nampak seperti orang yang duduk dalam penjara. Tak nampak apa di luar penjara. Ini yang ulama sufi kata, nafsuka sijnuka. Itu perkataan yang ringkas. Nafsuka sijnuka. Guna bahasa. Nafsuka, nafsumu itu sijnuka, penjaramu. Kita bisa dengar tak semua. Nafsuka sijnuka. Nafsumu ialah penjaramu. Kita di penjara oleh nafsu. Maka orang yang duduk dalam penjara nak duduk tu tak boleh keluar. Kelam, kelemang, duduk kelam. Tak ada sikit pun cahaya yang masuk dalam. Ini nafsu amarah ni gitu. Kan? Baik. Jadi nafsu amarah ni tuan-tuan, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari disebut dengan nafsul kuffar. Nafsu orang-orang kafir. Jadi kalau kita ni tak berjalan, kita duduk di rendah nafsu maqam amarah besok ni, siapa macam kafir? Tengok badan dia luar pakai baju orang Islam, pakai baju kurung, pakai jubah, pakai saban, pakai lebai. Tapi dalam batin hati kufur. Na'udzubillah min zalik. Tak mahu lagu tu. Nak bagi luar dengan dalam sama. Sama ya. Dengan luar lain, dalam lain. Na'udzubillah min zalik. Baik. Itu satu. Kemudian kedua, kita baca secara ringkas. Nanti insyaAllah kita detailkan ni. Yang kedua daripada 7 maqam tu dia kata apa? Iaitu maqam anwar. Maqam segala cahaya. Apa makna tadi maqam zulmah? Kegelapan. Ini maqam anwar, maqam cahaya. Jadi kalau kita ni boleh berjalan lagi daripada maqam nafsu ammarah, besok kita mujahadah lagi, kita riyadah lagi sehingga kita ni berjalan dapat temu cahaya. Maka bandingannya sebagaimana orang yang nafsu anwar ni, iaitu bandingannya seperti seorang yang duduk dalam bilik yang kelam, tapi dalam bilik itu ada satu sudut lubang yang kecil, yang lubang itu cahaya boleh masuk. Jadi terahlah sikit kan. Dalam bilik tersebut ada cahaya matahari boleh masuk. Oh, nampak sikit, cerah sikit. Tak cerah sungguh lagi, tapi nampak dah sikit. Nampak dah. Boleh kenal dah. Itu maqam anwar, maqam cahaya. Maka dinamakan nafsu padanya, yakni pada maqam anwar tu, dengan lawamah. Mubarak. Lawamah. Tajdidkan waw. Lawamah. Lawamah ni terjemahnya yang banyak mencerca dan mencela. Sebab lawamah ni daripada perkataan laum.
Laum. Dalam Quran ada kan kata laum? Ada tak? La yakhafuna laumata laim. Laumah. Laum maknanya cerca. La yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak takut kepada cercaan pencerca. Tak takut. Laumata laim. Laim mana orang yang mencela, pencerca. Laum pencercaan. Jadi apa maksud nafsu yang banyak mencela? Yakni mengkritik dirinya. Atau mana mencela? Nafsu yang suka yang banyak mengkritik dirinya. Apalah aku ni malas sangat mengaji. Tak apa. Pernah tak kita ada kritik diri kita? Dia nak tahu diri kita, nak kenal diri kita itu. Kan? Nafsu kita sentiasa duk aja buat jahat. Kita tak lawan. Ikut dia. Habis dia dalam gelap. Tapi kalau nafsu kita ni suka buat jahat, kita kritik. Apa ni suka buat jahat? Apa ni suka jadi bodoh? Apalah ni suka jadi tak reti. Kritik diri kita sendiri bila kita buat jahat. Atau duduk di tahap nafsu lawamah. Nah, kita tak kritik, kita puji diri. Kita buat tu, aku yang terbaik, aku yang bagusnya lagi tu. Dia nak marah tu. Maka kita tak sampai kepada tempat yang dia kenaki. Ini dia takut dia memang. Jadi nafsu amarah besok dan nafsu lawamah adakah terjamin syurga? Belum. Bahkan mulhamah pun belum. Yang terjamin syurga ni mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu jaminan mana? Sebab Tuhan sebut dah dalam Quran. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jaminan Allah Ta'ala. Orang yang sudah sampai kepada nafsu mutmainnah dijamin syurga. Tapi kalau kepada amarah belum jamin. Lawamah belum terjamin. Mulhamah juga tak terjamin. Itu tuan-tuan jangan ni. Tak takut kan? Kita ni tak boleh lagi masuk syurga. Tak bimbang ke? Kita ada bimbang minyak naik. Nah, kita tak bimbang dia kita aku ni macam mana. Jamin ke tak lagi syurga ni. Terpatut kena bimbang lah. Kalau nak bagi jamin, kena duduk di mutmainnah. Mana kita kena berjalan sampai ke mutmainnah. Bahawa terjamin. Ni tak mau jalan ni. Macam mana nak jamin? Itu kita takut tu. Ni suluknya. Baik, tengok lagi sebut. Tu lawamah, pencerca. Dan ketiga, maqam asrar. Maqam rahsia. Asrar jama' bagi sirrun. Asrar maqam segala rahsia. Itu dapat rahsia dah. Tuhan ilhamkan yang baik dan juga yang jahat. Iaitu seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
fa'alhama, tu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan pada nafsu tu fujuraha, yang jahatnya, dan juga yang taqwanya. Itu rahsia-rahsia. Baru dapat sikit-sikit. Oh, baik, buruk. Ni baik, ni buruk. Dapat beza dah. Tuhan ilhamkan. Baik. Maka nafsu padanya dinamakan nafsu padanya, pada nafsu yang ketiga, maqam yang ketiga ni, dengan mulhamah. Mulhamah tu maknanya yang diilhamkan. Itu Tuhan ilhamkan. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, tiga nafsu ni, ammarah bisu, lawamah, dan juga mulhamah, belum lagi dijamin dan belum lagi terjamin dengan syurga. Syurga dengan dua makna, iaitu dengan syurga yang disegerakan dalam dunia, yakni ma'rifat. Orang yang berada pada tahap nafsu ammarah dan belum dapat ma'rifat. Begitulah juga orang yang berada di maqam nafsu lawamah dan juga mulhamah, belum lagi dapat ma'rifat. Kerana orang yang duduk di nafsu mulhamah ni, dia hanya duduk di depan pintu gerbang ma'rifah. Duduk depan pintu gerbang bau. Sikit lagi nak dia masuk dalam tu. Kalau dia kena usaha riyadhah, usaha mujahadah sikit lagi, boleh masuk dalam pintu gerbang, tak apa dah. Dapat jaminan makrifat. Itu syurga yang pertama. Dan syurga di akhirat juga begitu. Kalau dia mati dalam keadaan nafsu ammarah atau lawamah atau mulhamah, maka belum pasti masuk syurga. Apa kita tak bimbang ke? Takut ke? Tapi kalau kita sudah sampai mutmainnah, itu jamin syurga. Lepas tu masuk tak masuk lagu. Ni ada juga orang yang belum sampai nafsu mutmainnah, tapi dia masuk syurga. Masuk syurga tu dengan semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tak ada belas kasihan belas, makalah jawab. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu tuan-tuan, kita kena suluk. Suluk ni mana tempuh jalan. Bukan suluk tu piduk bersuluk lah. Itu satu labam. Itu satu bab. Kena duduk di satu tempat. Duduk dalam kelamu. Berzikir. Mu'atid. Itu satu bab suluk juga. Tapi ini bersuluk taslik. Maknanya kita tempuhi perjalanan ini. Iaitu kita kena melatih riyadhah. Latih tubi diri kita. Dan kita kena mujahadah. Ini berjuang dengan nafsu. Sampai kita sampai destinasi. Kan? Itu. Jadi masuk tak masuk, itu atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut begini memang tak layak, tak masuk. Allahu Akbar. Ini kata penting ni. Baik. Dan tak kenal Tuhan lagi. Bila tengok pada hadis, man arafa nafsahu waqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal nafsunya, dia nafsu dia duduk tahap mana? Kenal diri dia. Kalau kenal, dia duduk tahap mutmain, baru kenal Tuhan. Arafa rabbah. Pasti kenal Tuhan. Allahu Akbar.
Jadi kalau kenal Tuhan tu wajib, maka mengenal nafsu juga wajib. Wajib wasail. Kenal Tuhan tu wajib maksud. Maka tak boleh kenal Tuhan melainkan kena kenal diri sendiri. Kenal tahap nafsu. Maka kita kenal nafsu kita ni duduk tahap mana. Nak tanya tuan-tuan, cuba tanya diri kita tengok. Kita hisap diri kita. Aku lah ni duduk tahap mana. Nah, nak tahu duduk tahap mana, tengok meletup tahap mana. Meletup tahap mana. Meletup tahap amarah kah? Meletup tahap lawamah kah? Meletup tahap mulhamah. Mana-mana tak meletup penuhan. Maksud meletup ni kita rasa, mana aku ni? Betul kena cek diri juga. Ini gaji kita ni gitulah. Dia ada tasawuf depan, pada belakang tu suluk. Tasawuf, suluk dengan tasawuf ni penting dua-dua tu. Itu perkara yang penting. Tempuh jalan. Itu pengalaman. Itu bagi berjuang mujahadah. Dan tengok pula. Dan yang keempat, maqam kamal, iaitu maqam sempurna. Itu dulu lah. Buat mula dulu, mana ni dah. Maksud maqam yang sempurna. Ini maqam yang terjamin. Dijamin dengan syurga ma'rifah dan syurga di akhirat kelak. Itu dulu. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma a'lam. Nanti saya bagi tahu apakah sifat-sifat nafsu ammarah dan juga sifat-sifat nafsu lawamah, sifat-sifat nafsu mulhamah. Bila sifat tu ada di situ, maka kita tu di situ. Kalau kita tak ada sifat tu, aku tak ada sifat ni, maka kita tak duduk dalam ammarah. Tengok pula sifat lawamah. Tengok-tengok, ada tu meletup. Maka kita duduk di lawamah. Tengok-tengok, aku tak ada ni. Tak meletup. Tak meletup, kita duduk. Tengok-tengok di mulhamah meletup tu. Kita duduk situ. Nanti insyaAllah saya terangkan. Situ dulu Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم اجعل نفسنا نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك وتخشاك حق خشيتك ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين برحمتك
يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة، وصلى الله وسلم عليه